Berita Al-Hijrah 19 Muharram 7 September. Dakwaan pihak berkuasa agama berpeluk tubuh tidak tepat. COVID-19 melonjak kepada 62 kes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Al-Muhsin Muhammad Noor. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri menyangkal dakwaan bahawa pihak berkuasa agama hanya berdiam diri berhubung penularan fahaman liberal di media sosial. Sebaliknya, jelas beliau, pihaknya telah mengambil pendekatan secara berhemah bagi menangani penyebaran fahaman dan ideologi berkenaan menerusi peranan yang dimainkan setiap agensi agama. Perkara ini bukanlah perkara yang kita tak ambil tindakan. Kadang-kadang mereka melaksanakannya dalam bentuk menasihati, berbincang dan seumpamanya. Secara umum memang maklum, tapi kalau nak tahu tempat di mana ni semua sekali itu saya kena tengok. Laporan media hari ini yang memetik sumber memberitahu penyebaran fahaman serta ideologi liberal bergerak secara agresif di negara ini bukan sahaja menerusi platform media sosial, malah berani menyebarkannya di jalanan. Ia dipercayai beriat aktif di Lembah Kelang, Pulau Pinang dan Johor. Sementara itu, Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu JHEAT mengakui sedang menyiasat satu kes penularan fahaman liberal yang bercanggah dengan pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah di negeri itu. Pesuruhjaya JHEAT Mat Azmi Arsyad berkata, penceramah tanpa tauliah itu menyebarkan fahaman liberal secara bersemuka dengan pengikutnya di beberapa lokasi di kediaman ahlinya. Memetik Harian Metro, Mat Azmi berkata siasatan dilakukan mendapati penceramah bukan dari negeri itu turut menyebarkan fahaman liberal kepada pengikutnya menggunakan laman sosial termasuk Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp dan Telegram. Tambah Mat Azmi, JHEAT sedang bekerjasama dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan agensi penguat kuasa lain termasuk Polis Diraja Malaysia PDRM dan SKMM untuk mengambil tindakan ke atas penceramah berkenaan. Bagaimanapun katanya, penularan fahaman berkenaan dalam kalangan umat Islam masih terkawal. Sementara itu, Majlis Agama Islam Selangor, MAIS, mengambil serius selain memberi keutamaan terhadap isu-isu berkaitan akidah umat Islam. Tampil menyangkal dakwaan bahawa pihak berkuasa agama berpeluk tubuh, MAIS dalam satu kenyataan berkata agensi agama itu sentiasa proaktif melaksanakan aktiviti risikan dan siasatan secara berterusan selain memantau aktiviti di media sosial. MAIS dan Jabatan Mufti Negeri Selangor telah melaksanakan program-program penerangan secara berterusan berkaitan fatwa pemikiran liberalisme dan pluralisme agama kepada pelajar-pelajar sekolah, pegawai-pegawai di jabatan-jabatan kerajaan dan orang awam. MAIS melalui JAIS juga sentiasa komited dalam menyampaikan dakwah kepada masyarakat Islam di Negeri Selangor melalui pelbagai program. Dakwah yang tersusun dan terancang bagi tahun 2014 hingga 2019, JAIS telah melaksanakan 582 aktiviti yang melibatkan sesi penjelasan, seminar, konvensyen dan pemantauan bagi memastikan fahaman liberalisme termasuk ajaran sesat dapat ditangani sehingga ke peringkat akar umbi. Dua pekerja sebuah kilang yang menjadi punca pencemaran sumber air di kawasan perindustrian di Sungai Gong, Rawang direman 6 hari bagi membantu siasatan. Perintah reman ke atas kedua-dua suspek berusia 20 dan 57 tahun itu bermula hari ini hingga 12 September depan. Terdahulu, kedua-dua pekerja kilang berkenaan dibawa ke Kompleks Mahkamah Selayang kira-kira pukul 10 pagi tadi selepas ditahan semalam di sebuah premis di Jalan Batu Arang. Perintah reman dikeluarkan Magistrat Nik Muhammad Fadli Ni Azlan. Kes disiasat mengikut Seksyen 430 Kanun Kesiksaan kerana melakukan perbuatan hianat sehingga mendatangkan bencana terhadap perjalanan air. Jika sabit kesalahan, mereka boleh dikenakan penjara maksimum 30 tahun dengan denda atau kedua-duanya. Sabtu lalu, 4 beradik yang juga pemilik kilang berkenaan direman 6 hari berhubung kesalahan sama.
Ekoran pencemaran minyak yang berlaku 1,292 kawasan di 7 wilayah di sekitar Lembah Kelang mengalami gangguan bekalan air tidak berjadual selepas 4 loji rawatan air LRA dihenti tugas. Ia dipercayai berpunca dari kilang penyelenggaraan jentera berat. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah pihak bertanggungjawab terhadap pencemaran Sungai Gong perlu dikenakan tindakan tegas dan hukuman lebih berat. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin berkata, baginda bertitah tindakan tegas itu bagi memberi pengajaran agar kes pencemaran seumpama itu tidak berulang. Baginda bertitah pencemaran sungai yang menjejaskan 5 juta pengguna itu disifatkan sebagai tidak bertanggungjawab dan menyusahkan jutaan rakyat di Lembah Kelang. Titah baginda, kemudaratan daripada perbuatan tidak bertanggungjawab itu bukan sahaja kepada kehidupan seharian tetapi juga sosioekonomi rakyat kerana banyak perniagaan terpaksa ditutup. Al-Sultan Abdullah yang mengikuti perkembangan sejak hari pertama gangguan bekalan air tidak berjadual ini amat prihatin terhadap keluh kesah dan beban rakyat mengharungi situasi itu. Baginda bertitah demikian ketika menerima menghadap Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man di Istana Negara pagi tadi. Ahmad Fadil berkata Al-Sultan Abdullah turut menzahirkan sokongan terhadap tindakan Kerajaan Selangor yang mengarahkan pemilik premis yang dipercayai menjadi punca pencemaran air merobohkan struktur bangunan itu. Baginda menzahirkan ucapan penghargaan kepada Pengurusan Air Selangor Sendirian Berhad dan agensi kerajaan berkaitan atas tindakan segera yang diambil untuk mempercepatkan proses pemulihan bekalan air kepada kawasan yang terjejas. Kes COVID-19 kembali menunjukkan peningkatan mendadak dengan 62 kes direkodkan hari ini. Angka itu tertinggi pernah dicatatkan sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Kluster Benteng merekodkan 50 kes baharu hari ini di mana 22 kes melibatkan warga negara manakala 28 kes bukan warga negara. Kluster ini melibatkan 2 daerah di Sabah iaitu di Lahad Datu dan Tawau. Ia menjadikan jumlah keseluruhan bagi kluster berkenaan ialah 66 orang dengan 64 kes melibatkan banduan dan 2 kes melibatkan pegawai penjara dan anak saudaranya. Sementara itu, satu lagi kluster baharu dikesan iaitu kluster sungai di Kedah dan merekodkan 2 kes setakat ini. Kes Indeks merupakan seorang anggota kesihatan di Pusat Perubatan di Kedah dan satu lagi kes merupakan kontak rapat kepada kes Indeks. Tiada kematian direkodkan hari ini dan angka kekal kepada 128 kes. Pemegang pas lawatan jangka panjang bagi negara-negara yang mencatatkan lebih 150,000 kes COVID-19 disekat dari memasuki Malaysia berkuat kuasa hari ini. Jabatan Immigration menerusi laman Facebooknya menjelaskan sekatan itu melibatkan 23 negara antaranya Arab Saudi, Turki dan United Kingdom. Angka itu merangkumi 3 negara terawal yang terlibat iaitu India, Indonesia dan Filipina. Antara negara lain yang tersenarai ialah Brazil, Amerika Syarikat, Rusia, Peru, Colombia, Turki, Perancis dan Jerman. Langkah sekatan sebelum ini diumumkan oleh Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri yang bertujuan mengurangkan penularan kes COVID-19 yang kebanyakannya berpunca dari kes import. Dadah 2.7 tan dirampas. Alhamdulillah bertemu lagi. Dadah seberat 2.7 tan yang dianggarkan bernilai hampir 60 juta ringgit berjaya dirampas dalam 2 kes berasingan di Kelantan. Ia merupakan rampasan terbesar yang direkodkan di negeri itu tahun ini. Serbuan pertama dibuat di sebuah rumah di Tanjung Chat, Kota Baru kira-kira jam 10 malam pada 1 September lalu dan menemui dadah bernilai 42.2 juta ringgit beserta sepucuk pistol. So, semasa pemeriksaan di rumah tu, pihak polis telah menjumpai ganja seberat 1,293 kilo
Syabu 972.40 kilogram. Pil yaba 11,800 biji. Dan sepucuk pistol jenis Glock serta satu magazin ada 8 biji peluru. So nilai rampasan berjumlah 42.2 juta di rumah di Tanjung Chat. Susulan penemuan itu, pihak polis berjaya mengesan dan menahan 5 lelaki dan seorang wanita berusia antara 22 hingga 25 tahun di sebuah rumah di Wakaf Cik Yeh, Kota Baru pada jam 1.20 pagi hari sama. Seorang lagi suspek berusia awal 30-an yang disyaki menjadi dalang sindiket pengedaran dadah tersebut sedang diburu. Dadah yang dirampas dipercayai dibawa dari negara jiran untuk pasaran tempatan. Dalam rampasan berasingan pada jam 7 pagi Khamis lalu, 441 kg syabu ditemui di tepi Sungai Golok di Pangkalan Haram Sharifah Pasir Mas yang dianggarkan bernilai 17.6 juta ringgit. Namun tiada tangkapan dibuat memandangkan tiada individu yang berada di lokasi penemuan. Gara-gara memalsukan kertas kerja berjumlah 15,450 bekas pengarah Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Kelantan dihadapkan ke Mahkamah Session Kota Baru hari ini. Tertuduh Anwar Madzin, 46 tahun, didakwa dengan niat memperdayakan Ketua Pengarah Kemas dengan mengemukakan kertas kerja berhubung satu bengkel yang diadakan selama 3 hari sedangkan bengkel tersebut hanya dijalankan selama sehari. Tertuduh didakwa memalsukan kertas kerja Bengkel Penyelarasan Desa Harapan Kemas Kelantan 2019 berjumlah RM15,450 yang akan dilaksanakan selama 3 hari bermula 24 hingga 26 Julai 2019 di sebuah hotel di Gua Musang. Sedangkan bengkel berkenaan hanya diadakan pada 25 Julai. Anwar didakwa mengikut Seksyen 18 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 24 Akta sama. Ia memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda jumlah suapan atau RM10,000 mana lebih tinggi. Tertuduh kemudian membayar ikat jamin sebanyak RM7,000. Mahkamah menetapkan 7 Oktober depan untuk sebutan semula kes. Cadangan menjadikan Lembah Lenggong di Perak sebagai geopark kebangsaan kedua tidak akan menjejaskan pengiktirafannya sebagai tapak warisan pertubuhan pendidikan, saintifik dan kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Menteri Tenaga dan Sumber Asli, Datuk Dr. Syamsul Anwar Nasarah sebaliknya berkata, cadangan itu akan memperkukuhkan lagi selain mengekalkan pengiktirafan tersebut. Jadi, saya cukup yakin Lenggong Geopark ini adalah pelengkap ke arah memperkukuhkan Lenggong tapak warisan dunia itu. Dari segi pemeliharaan, menjaga kawasan-kawasan yang penting, tapak-tapak penting dalam Geopark itu akan juga dibantu di sini. Menurut Datuk Syamsul Anwar, pembangunan kawasan seluas 1,765.71 km persegi itu akan dilakukan secara teliti dengan mengekalkan identiti dan nilai sebagai tapak warisan dunia. Tambahnya, Lembah Lenggong mempunyai elemen dan ciri tersendiri seperti kedudukan gua, tasik dan rekreasi yang boleh membantu melonjakkan sektor ekopelancongan dan sosioekonomi kawasan setempat serta negeri. Datuk Syamsul Anwar berkata demikian kepada media selepas merasmikan Seminar Aspirasi Lenggong Geopark di Dewan Merdeka Lenggong hari ini. Pelakon dan juga penyanyi terkenal pada era 1960-an, Aminah Ismail atau lebih dikenali sebagai Mimi Loma yang kini terlantar mendapat perhatian Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, MAWIP. Kesihatannya dilapor bertambah buruk selepas disahkan mengidap penyakit TB mata, katarak, artritis dan darah tinggi serta memerlukan kos perubatan yang tinggi. Siul-siul bunyi puputan bayu, rembulan pun memancar wajah dan ayu. Mimi Loma mula terlantar selepas terjatuh di rumahnya pada Mei tahun ini. Penderitaan Mimi mendapat perhatian banyak pihak sekaligus meringankan beban yang ditanggungnya. Bantu banyak tolong saya. Bantu
Dari segi apa tu dia tolong? Ya, Batu Umar tolong dari segi apa? Dia tolong dari segi rawatan, kos rawatan ke, bantuan bulanan ke, macam mana? bantuan bulanan. Oh, dapat berapa tu? Tempat rumah ni pun dia bayarkan juga. Tambahnya, beliau juga menerima bantuan kewangan bulanan Mawib sebanyak RM400 sejak tahun 2012 lagi selain bergantung kepada anak tunggalnya, Sherina Uthman. Hari ini, Mimi Loma menerima bantuan kecemasan Mawib bernilai RM1,000 dan bantuan perubatan am yang disampaikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Datuk Dr. Zulkifli ketika ditemui berkata aplikasi mobil Jejak Asnaf Moja yang dibangunkan Mawib sebelum ini berjaya menyelesaikan 64 kes asnaf. Dan saya bercadang insya-Allah kami nak cuba buat satu kolaborasi dengan DBKL ataupun kementerian wilayah dan juga kementerian wanita supaya kita boleh kerjasama yang lebih erat lagi dan data-data itu kita boleh dapat lebih jelas dan lebih kata orang tersusun, teratur, sama-sama tindakan yang boleh diambil dengan lebih bersifat selaras. Tambahnya, beliau juga bercadang untuk membentangkan kebaikan aplikasi tersebut kepada exco kerajaan negeri lain agar ia dapat digunakan secara menyeluruh di negara ini pada masa akan datang. Badan tidak setegap dahulu, tapi semangat cintakan negara tetap sama. Bekas askar wataniah Mat Saleh Cik Isa, 62 tahun, yang menghidap masalah saraf berkata, hidup dan mati demi negara, jangan ada yang berani menggugat kedaulatannya. Mat Saleh memasuki tentera pada 1981 dan berhenti berkhidmat pada 1999. Meskipun sudah lebih 2 dekad meninggalkan kerjaya sebagai tentera, jelasnya pengalaman semasa berkhidmat tidak akan dilupakan. Pengalaman itu terlalu mahal dan tidak mungkin akan dirasai orang biasa. Jadi banyaklah kenangan-kenangan yang saya simpan sampai sekarang. Yang mana kawan-kawan yang kita sendiri tak boleh lupa lah. Sebab kita duduk dalam tentera ni, orang kata sehati sejiwa, setia kawan. Kalau kawan jatuh, kita pikul. Sakit sama sakit, senang sama senang. Jadi pengalaman ini tak ada pada orang awam. Itu kisah lampau. Kini hidupnya hanya di atas katil selepas diserang penyakit saraf 5 tahun lepas. Duduk di atas kursi hanya untuk menunaikan ibadah. Beliau merupakan penerima bantuan Jabatan Hal Ehwal Veteran RM300 sebulan. Semestinya tidak mencukupi untuk membeli barangan seperti lampin, susu dan ubat-ubatan. Ubatnya sahaja bernilai RM400. Bagi menampung perbelanjaan, isterinya menjual nasi lemak di tepi jalan. Benarlah kata orang, sekali disarung seragam ATM, darah satria tetap membuak-buak. Dalam keadaan uzur, dia sanggup bersabung nyawa mempertahankan negara. Nasihat Acik pada anak-anak muda, berjuanglah demi bangsa negara, demi agama kita. Dan Acik duk perhati sekarang ni kebanyakan anak-anak muda kita sekarang ni hilang jati diri, hilang cinta pada negara. Dan semak dalam hati kita, di sini aku lahirkan, di sini aku dibesarkan, di sini aku hidup dan mencari makan keluarga aku. Di bumi inilah aku akan mati. Di sini langit kujunjung, bumi kupijak. Jangan biarkan negara ini walaupun setapak dijajahi oleh orang lain. Tegas beliau, penjajah kini bukan menaluki tanah air, tetapi pemikiran rakyat yang sudah mula lupa erti kemerdekaan sebenar. Kepada anda yang ingin menyumbang ke Yayasan Veteran ATM, sumbangan boleh dibuat menerusi akaun Maybank bernombor 5643 4262 2956. Sudah 63 tahun negara mengecap kemerdekaan. Hargailah pengorbanan yang telah dilakukan oleh perwira negara. Menyumbanglah ke tabung pahlawan Angkatan Tentera Malaysia sekarang. Haziq, jumpa kau kat sekolah ya. Bye.
Bila ayah nak balik? Along, jaga ibu, jaga adik ya. Kerinduan itu kian dirasai bersama penantiannya meniti hari. Ayah, ayah jangan risau. Alun jaga ibu. Alun jaga adik. Mereka adalah anak-anak perwira. Walau celik matanya tanah air sudah merdeka, namun mereka pasti mengerti dan menghargai sebuah pengorbanan yang suci dan murni. Mereka layak diberi penghormatan atas segala pengorbanan yang telah dilakukan. Bantulah mereka dengan menyumbang ke tabung pahlawan. Sumbangan boleh disalurkan ke akaun Maybank yang tertera di bawah. ...300 pelarian Rohingya mendarat di Aceh. Bertemu lagi. Hampir 300 pelarian Rohingya yang dipercayai telah berada di atas laut selama 6 bulan mendarat di wilayah Aceh, Indonesia awal pagi ini. 181 daripada mereka adalah wanita, manakala 14 lagi kanak-kanak. Menurut pihak berkuasa, bot kayu yang membawa pelarian itu dikesan nelayan tempatan beberapa kilometer di perairan Lok Sumawe sebelum mendarat di pantai Ujung Blang. Kesemua mereka kini ditahan di sebuah lokasi sementara. Ketua Palang Merah Aceh, Junaidi Yahya berkata, tumpuan utama kini adalah tahap kesihatan pelarian Rohingya tersebut, terutama berkaitan COVID-19. Beliau juga berharap pihak berkuasa akan menempatkan mereka di pusat penempatan sementara Rohingya. Kali terakhir bot pelarian Rohingya mendarat di Aceh adalah penghujung Jun lalu, di mana lebih 100 pelarian diselamatkan nelayan tempatan setelah pihak berkuasa Indonesia pada mulanya enggan menerima pelarian tersebut. Kebakaran hutan di El Dorado, California yang meliputi kawasan seluas 22,000 ekar semakin tidak terkawal. Lebih membimbangkan, kebakaran itu kian menghampiri Los Angeles yang terletak kurang 100 km. Menurut pihak bomba, walaupun usaha memadam kebakaran giat dijalankan, hanya 5% kebakaran hutan itu berjaya dikawal. Api juga kini merebak ke kawasan pergunungan. Keadaan itu menyebabkan pihak berkuasa mula mengarahkan penduduk berhampiran untuk berpindah. Bencana ini adalah antara beberapa kebakaran besar yang melanda California sejak Ogos lalu akibat gelombang panas yang mencecah 49 Celsius. Suhu panas melampau dijangka akan berterusan sekaligus menyukarkan usaha memadam kebakaran. Membimbangkan. Itu kenyataan Menteri Kesihatan Britain, Matt Hancock, setelah negara itu mencatatkan peningkatan kes COVID-19 tertinggi semalam. 2,988 kes baru direkodkan dalam masa 24 jam yang tertinggi sejak Mei lalu. Menurut Hancock, trend peningkatan itu telah mula dikesan sejak beberapa minggu lalu. Daripada kes-kes baru itu, majoriti yang dijangkiti COVID-19 adalah dalam kalangan orang muda. Well, we are concerned about this rise in cases. Of course we are. And it's predominantly amongst younger people. But, of course, younger people can pass on the disease to their grandparents, and we do not want to see that. And we've seen a rise in cases in other countries around the world, across Europe, often first amongst younger people and then passing on to others. And so it's so important that everybody follows that social distancing. Menurutnya, walaupun kes meningkat, namun jumlah pesakit dimasukkan ke wad dan kematian kekal rendah. Hanya 2 kematian direkodkan semalam menjadikan jumlah keseluruhan yang maut sebanyak 41,551 nyawa. Ketika ini, Perintah Kawalan Pergerakan masih dikuatkuasakan di beberapa kawasan di Britain, manakala penjarakan fizikal terus menjadi pelindung utama daripada wabak itu.
Sekian berita Al-Hijrah. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.